A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat-sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia, tak lain dan tidak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanjangkan usia kita sehingga ke hari ini. Tidak lain tidak bukan di antara tujuannya untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni taqarrub, dan juga dalam masa yang sama kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni ta'abbud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan ini menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi saksi yang terbaik apabila kita bersama ataupun berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul akhirah kelak, insya-Allah. Bertemu lagi kita di dalam edisi 29 September 2023 bersamaan 13 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam suasana meraihkan sambutan Maulud Nabi, iaitu Maulidur Rasul. Ayuh sama-sama pada pagi ini, di pagi Jumaat yang penuh barakah Sayyidul Ayyam ini, kita memperbanyakkan selawat dan juga salam kita ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kita cinta, kita hargai setiap usaha dan juga pengorbanan baginda di dalam menyampaikan dakwah yang sampai kepada kita sehingga ke hari ini, insya-Allah. Sidang penonton sekalian, kita bertemu lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Seperti biasa, kita akan membincangkan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita pelajari. Dan insya-Allah pada pagi ini, di dalam suasana dah semakin dekat dengan cuti persekolahan, sudah semestinya ramai daripada kita sedang merencanakan untuk mengadakan majlis pernikahan, majlis kahwin dan sebagainya. Dan insya-Allah topik kita pada pagi ini bertepatan dengan suasana tersebut, iaitu berkaitan dengan resepsi idaman harga rahmah. InsyaAllah, bagi menjawab setiap soalan para sahabat-sahabat penonton sekalian, bersama dengan saya pada pagi ini tidak lain tidak bukan sosok tubuh yang cukup tersohor di Malaysia pada saat ini. Siapa lagi tidak lain tidak bukan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat Ustaz, no? Alhamdulillah. Cantik ni Ustaz pagi. Satu suit warna putih pada pagi ini. InsyaAllah raikan juga orang kata apa, warna kesukaan ataupun kegemaran Nabi SAW, insyaAllah. Jadi semua sekalian, anda juga pada pagi ini boleh untuk menyaksikan secara langsung Tanyalah Ustaz pada pagi ini dengan secara HD di www.tonton.com.my. InsyaAllah ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800-881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi tak buang masa lagi, kita mendengar sedikit tausiah ataupun pendahuluan awal berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, Ustaz. Resepsi idaman harga rahmah. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah yang saya hormati kanda saya Al-Fadhil Da'i Luqman, dihormati tuan-tuan muslimin muslimat hadirin yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita pada pagi ini, mudah-mudahan Sayyidul Ayyam, penghulu bagi sekalian hari. Maka mudah-mudahan kuranglah sedikit perkara yang kurang baik yang kita mulakan dalam kehidupan kita, dan kita memasukkan sedikit kebaikan dan juzuk pahala daripada permulaan dengan memulakan dengan majlis ilmu, kan. Boleh je Allah sibukkan kita dengan benda-benda haluk-lak ni tapi dengan izin Allah, moga berkat dengan bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan sedikit hikmah dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan, satu topik yang saya rasa sangat dinanti-nanti, sangat perlu untuk kita bincangkan agar dengan kelangsungan zaman yang semakin canggih manggih ini,
tidak menjadikan rakusnya kita untuk membazir dan bawa kepada perkara yang tidak bijak untuk kita lakukan dalam kehidupan. Jadi resipi idaman ni bukan nak cerita bincang bab resipi masak gulai 3 rasa, nak masak chicken chop ke, bukan. Tapi kita nak berbincang tentang bagaimana kesederhanaan dalam kita nak melaksanakan walimatul urus ataupun kenuri kahwin ni biar berpadanan, berpatutan dan berkemampuan. Kerana bila sebut tentang rahmah ni, benda yang mana memberikan hikmah dan kebaikan kepada kita dan bagi kebaikan juga kepada orang. Maka sebab kenuri kahwin ni Ustaz, kalau kita tengok Allah takdirkan kepada kita ni, Allah didik kita bulan ketika mai PKP, ketika Covid mai, boleh je bersederhana. Malah ada orang menikah anak 2-3 orang dah, tak ada buat kenuri pun, tak ada masalah pun. Kan? Maksudnya tak perlu pun kepada pembaziran, tak perlu pun kepada nak bermewah-mewah sampai ya sangat. Dengan keadaan yang sangat sederhana, tetapi alhamdulillah bawa kepada kebahagiaan, tak menanggung hutang dan sebagainya. Maka yang ni yang kita nak bincangkan jauh. Termasuklah dalam hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, disebut kepada Sayyidina Allahumma Samad, kepada daripada Anas bin Malik, kepada hadis ini disebut baginda Nabi SAW kepada Abdul Rahman Al-Auf, seorang sahabat Nabi yang antara yang terkaya di Mekah, dan dia kosong bermula di Madinah itu dan kembali menjadi orang yang terkaya juga di Madinah. Bayangkan orang yang paling tak relax punya kaya tu pun Nabi SAW ajak, Nabi kata apa? Nabi kata aulim walau bisyatin. Nabi kata apa? Bila kamu bernikah, hendaklah kamu melakukan majlis perkahwinan sekalipun dengan seekor kambing. Padahal Abdul Rahman Auf ni kira kaya tak relax kan, tolak dia orang semua duit dia. Dia muntah. Memang kaya sungguh Abdul Rahman Auf ni. Kan? Tapi tetap Nabi abang apa? Dalam bab kenuri kahwin ni tak sedut over sangat. Kan? Jangan nak membazir ataupun mengeluarkan satu amount yang besar, bawa kepada benda yang yak-yak sampai membawa kepada sehari punya programnya habis punya banyak. Bukan habis pada makan sangat Ustaz. Habis pada tema, panggil artis kadang panggil orang kata kalau lah buat tu dengan tu nak panggil orang jamu, orang makan banyak, itu menjadi satu sunnah. Tetapi yang jamunya, saya pernah tengok satu majlis ni Ustaz, dia jemput 300 orang je. 300 orang tetamu, tetapi kos yang dihabiskan RM200,000 lebih. Sebab apa? Tema, dia nak tema tema bubble lah, apa benda tah, apa benda dia terfikir mimpi apa dah nak buat tema pelik-pelik macam tu. Maka event planner ni terpaksa buat mewujudkan satu tema yang saya rasa dibazirkan RM150,000 itu kepada tema, makannya cuma dalam RM30,000 ya. Maka ni yang kita perlu bincangkan, kenapa kepada kita nak kepada resipi idaman dan harga rahmah ini, yakni benda yang memberikan kebaikan kepada yang melaksana dan memberikan juga kebaikan kepada yang menerima. Jadi ini insya-Allah kita nak bawa kepada topik perbincangan agar Allah memberikan kebaikan dan rahmah kepada kita semua insya-Allah. Jadi resepsi idaman ni adalah yang kita mampu untuk mencegahkan diri kita daripada melakukan suatu bentuk pembaziran. Insya-Allah mudah-mudahan menjadikan satu pencerahan awal kepada kita semua apakah yang kita akan bualkan pada pagi ini insya-Allah. Jadi Ustaz, kita teruskan dengan raikan soalan pertama daripada sahabat Facebook kita dari Faz Ismail. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah terdapat waktu yang afdal untuk majlis resepsi? Yang keduanya, apakah terdapat sunnah yang boleh kita contohi untuk membuat majlis resepsi? Terima kasih Ustaz Da'i. Sama-sama #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Faz Ismail. Dua soalan yang baik untuk pembuka gelanggang kita pada pagi ini. Yang pertama ditanyakan, adakah terdapat waktu yang afdal untuk majlis resepsi? Itu majlis walimatul urus lah, untuk kita faham. Yang pertama, waktu yang paling baik untuk bila waktu yang paling baik untuk kita nak buat kenuri ini adalah para ulama membincangkan adalah waktu selesai daripada akad nikah. Jangan delay jauh sangat. Ni akad nikah minggu ni, kenuri ni hujung tahun. Waktu tu dah bunting pelami anak 4 dah. Maka bukan apa menghilang, tak sesuainya sebab orang
objektif majlis walimatul urus ni adalah nak menghebahkan tentang perkahwinan agar tidak wujudnya zon ataupun sangkaan-sangkaan buruk daripada orang. Kan duk tengok depa duk ingat duk bawa markah duk naik motor saja kan. Padahal dah menikah dah. Kan depa ingat ni duk bawa awek saja ke kan. Tak berkahwin lagi. Maka hebahan daripada perkahwinan itu adalah objektif utamanya adalah nak menghindarkan daripada fitnah ataupun sangkaan buruk daripada orang. Dah kata menikah hangkutlah kan 4 hari 4 malam naik motor pun tak apa, dapat pahala depa. Kan depa naik motor duduk olahraga motor pegang rapat pun tak ada masalah. Sebab apa? Ada pahala dah. Suami isteri ni pegang tangan mendapat pahala sebanyak mana jari di tangan ni gugur dosa. Kalau Allah takdirkan jari macam Hitrik Roshan sikit terlebih satu tu pun dapat pahala ekstra. 21 jari dapat kebaikan. Maka itu waktu yang paling afdal adalah selesai daripada akad nikah. Jangan dilejoh sangat. Ada yang dia sebabkan ada orang dia jenis nak dapatkan tarikh yang jenis ganas-ganas ni. Dia kalau boleh nak boleh 23 hari bulan 2 ke ataupun 12 contohnya. 12 23 contohnya. Dia gagah nikah bulan 1 dia nak dapat 12 kena tunggu bulan 12 pula. Sampai hilang dah. Jadi rasa pengantin baru tu. Orang main pun tak pengantin baru dah, pengantin lama kat dia. Maka elakkan tu. Dan waktu mana pula dari segi bulan yang terbaik untuk melaksanakan akad nikah ataupun walimatul urus, maka disebutkan di antara bulan-bulan yang dianjurkan untuk pernikahan ini baik adalah pada bulan Syawal. Bulan yang makruh untuk bernikah adalah bulan Ramadan. Jangan ada buat ulak pula. Kan menikah bulan Ramadan ketak pala-pala. Maka elakkan. Maka sebab tu para ulama mengatakan bahawa bulan-bulan Syawal tu elak. Rancang ni dah sesuai dah ni. Benda yang belum berkahwin tu Allah cari markah cepat-cepat nikah. Plan bulan Syawal ni. Ada berapa bulan ke Ustaz? Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ada 6 bulan lagi. Maka itu di antara waktu-waktu yang afdal. Soalan kedua, apakah terdapat sunnah yang kita boleh contohi untuk membuat majlis walimatul urus ataupun resepsi? Baik, ingat bagi elok. Di antara sunnah-sunnah yang baik untuk kita amalkan, tuan-tuan, ada 5 benda yang saya rasa perlu untuk kita ikuti agar menambah nilai ganjaran pahala. Yang pertama, sunnah dalam majlis walimatul urus ataupun kenuri kahwin ni, yang pertama, ukuran ataupun unjuran dia adalah mengundang orang yang banyak. Panggil orang banyak, itu sunnah yang besar. Panggil orang banyak. Maka sebab tu tak payah duk buat menu pelik-pelik ataupun nak bagi renda-renda nak ni kemah yang terangkat ke atas lah kan, masuk ni kena merangkak ke bawah lah, tak payah. Tak payah duk sewa dewan ganas-ganas pun. Kan? Orang bukan nak main tengok dewan. Orang nak main, objektif pertamanya adalah seramai mana kita boleh jamu orang. Dan itu bersabit dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata, disebut dalam satu hadis, Nabi kata bahawa yang paling buruk di antara walimah adalah yang dihadiri oleh orang kaya saja. Dan ditinggalkan oleh orang miskin. Maksudnya dia jemput, dia memang adalah dia pula passion jenis perangai. Dia sewa hotel-hotel 5 bintang. Orang-orang miskin nak pergi lagu mana? Bila hotel 5 bintang ni nak kena ada dress code. Kan, baju Hindustan lah. Kan, baju kena pakai sari lah. Nak kena pakai baju macam nak pergi tangkaan tu. Contoh apa? Man in Black. Tak tahu lah. Pakai suit lah. Kalau orang yang tak ada kemampuan, maka bila tengok tema tu pun leleh yak mata kat dia. Lepas tu pi pula ada formality dia. Kan? Makan tak boleh pakai tangan. Kan? Kena pakai sudu, kedegang kawan tu bunyi makan bila tekan. Maka elokkan. Nabi kata tu walimah yang paling buruk hingga hilangnya keberkatan adalah dia panggil orang-orang yang tertentu je. Jangan nak buat mangkak lagu tu. Yang kedua, mengundang orang yang miskin. Yang pertama, yang paling banyak tu unjuran yang terbaik. Yang kedua, objektif walimatul urus ini adalah banyak jemput orang-orang yang susah. Rasulullah SAW menekankan pentingnya mengundang orang miskin dalam walimah. Dengan yang demikian, walimah bukan sekadar pesta, tetapi ia adalah prasarana untuk nak keberkatan daripada majlis dengan mereka yang memerlukan. Ada orang yang susah-susah, ni lah waktu yang perlu. Dan ada lagi 3 insya-Allah.
tuan-tuan sebab tak mau bagi tuan-tuan lari. Ya? Kita akan sambung lagi 3 lagi lepas ni. Apakah sunnah yang perlu dibuat ketika mana majlis walimatul urus? InsyaAllah, jom buat geram sikit. InsyaAllah Ustaz sedang berkongsi dengan kita tentang 5 sunnah yang terbaik. Kita nak menganjurkan majlis walimatul urus. Namun ada lagi berbaki 3. Jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami. Kita berehat sebentar, kembali sebentar sekali lagi. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru, insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru pada pagi ini. Di dalam kita sedang membincangkan topik berkaitan dengan resepsi idaman harga rahmah. Dan insya-Allah pada pagi ini, pada pagi Jumaat yang penuh keberkatan ini, jom sama-sama kita memperbanyakkan selawat kita ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan setiap selawat yang kita ucapkan itu akan menjadi saksi yang terbaik, dan seterusnya kita semua mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak, insya-Allah. Jadi sidang tu sekalian, sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, Ustaz sedang berkongsi dengan kita tentang di antara 5 sunnah terbaik apabila kita menganjurkan sesuatu majlis walimatul urus. Dan Ustaz sudah pun berkongsi kepada kita 2 perkara. Yang pertama itu kita perlu mengundang orang yang ramai. Yang keduanya adalah kita juga perlu mengundang orang yang miskin ataupun orang-orang yang susah. Jadi Ustaz, berbaki 3 lagi Ustaz. Silakan. Okey, baik. Kita pergi kepada separuh masa yang kedua berkaitan perkongsian sunnah-sunnah. Baik, tuan-tuan, saya nak mengajak ada 900 orang sedang menonton di FB kita untuk bantu untuk kita sebar-sebarkan. Untuk kita tekan butang share. Jangan buat kedekut edong masin sangat agar lebih ramai manfaat yang kita dapat. Kita tak mau dah berlaku pembaziran yang tak sepatutnya dalam anjuran-anjuran program walimatul urus ini, tapi kita nak kepada penekanan sunnah yang besar, insya-Allah. 900 orang ni, jom tolong bantu kita sebarkan untuk kita ajak lebih ramai orang untuk menonton program Tanya Ustaz pada pagi ini. Baik, yang ketiga, dalam antara anjuran sunnah yang perlu ditekankan adalah memperbanyakkan bersederhana dalam hidangan-hidangan makanan. Bersederhana. Tak payahlah kita kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buat walimah ini dengan menyediakan makanan yang sederhana seperti mana kurma, ayak dan roti je. Tapi tak, kita uruf kita di Malaysia jangan duduk buat kurma pula. Kena makan biar ni maki orang betul tu. Masak kurma tak apa. Masak kurma tak apa, jangan duk sedia buah kurma. Tapi Nabi pernah buat. Nak abang kata sederhananya dalam majlis yang dianjurkan itu mengikut daripada kadar kemampuan. Tak perlu nak pergi berhutang-berhutang, buat mengikut mana yang kita boleh sahaja. Maksudnya apa? Daripada kita nak bazirkan, kadang-kadang Ustaz, yang duk jadi masalah ni, hak jenis duk kuih suka tambah ni. Menu sepatutnya nasi ayam merah, nasi minyak sikit, nasi ayam merah, buat nasi putih sikit, 1, 2, 3 pelas. Yang maklum dia ni, hak jenis mak menakan, tok menakan, hak nak cendol, lepas tu nak laksa Penang, hak nu nak laksa Johor. Laksa di Malaysia aja ada berapa? Laksa Sarawak, laksa Penang, laksa Perlis. Dah paling kurang 7 jenis. Hak tu saja ada 6 jenis. Tuan-tuan, hak yang jenis duk merambu kat tepi-tepi ni yang jadi hak tu yang banyak buat pada pembaziran. Tuan-tuan, percayalah, orang bukan main nak hampa bukan nak pergi pesta makanan. Mai ni bagi makanan tu sederhana. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat masak merah saja, ramai dapat manfaat. Sebab dengan portion tu dia nak masak sekali, dia boleh buat banyak-banyak tu. Ni dah, lepas tu ingat makanan tu biar bersederhana. Tak payah duk buat dah goodies lah tuan-tuan. Orang duk buat macam telur-telur tu tuan-tuan. Bunga telur bukan kata atas salah. Kan? Tapi tuan-tuan cuba buat kajian berapa ramai yang betul-betul makan. Berapa ramai yang makan? Banyak tambah tuan-tuan bagi kat budak-budak lah. Taubat dia buang tuan. Dia tak makan, dia tengok tu apa dia kan. Coklat sebiji 2 biji tu dia tokak juga Ustaz. Tapi kalau bagi telur ni saya tak maaf sebut ni. Saya rasa saya kadang-kadang suka duk kawan duk pergi keluar ni. Saya suka tengok budak-budak bila bagi telur ni muka dia tak apa nak steam sangat, tak apa nak seronok sangat. Goodies ni tak payah buat goodies tuan-tuan. Kos dia akan menelan belanja RM1 ke RM2. Bayangkan untuk 1000 pack dia dah habis ke RM1,000 ke RM2,000.
RM1,000-2,000 itu kamu boleh buat menu makanan untuk 200-300 orang makan. Itu fakta je. Dan yang keempat, doa untuk pengantin. Jangan dah buat lolak pi beria-ria, menghilangkan satu sunnah yang besar yang mana Nabi didik kita apabila jumpa orang yang baru berkahwin ini, barakallahu lakuma tu. Doa yang dibacakan dalam lagu Mahir Zain tu. Yang kelima, tidak membebani tetamu. Jangan ada beban tetamu pula, mai nak kena sampui salam cekau tu. Siapa tak bermai nampak cak ayam sangat. Kan? Ataupun nak hadiah besar-besar, siap tulis dalam tu buat pantun, dah datang bermai lah hadiah kan. Jadi orang mai tu rasa stres nak pi tu dengan keadaan, sedangkan walimah ini adalah majlis yang simple. Cuma kita pun biarlah sebagai tetamu ni, kita ni biarlah adanya budi bicara. Kalau nak bagi hadiah ni, saya kalau dengan staff-staff saya atau kawan-kawan, saya akan tanya tu, apa hadiah yang kamu nak, yang mampulah. Hanya duk pergi minta raita seketui balik awal kita. Maksudnya kadar kemampuan. Even saya punya PA saya nak kahwin tu, saya tanya dia, Nadia, waktu nak kahwin lah, lepas kahwin, saya kata hadiah saya bagi lepas kahwin, sebab saya nak tahu apa dia perlukan. Saya tak mau bagi pinggan mangkuk. Saya Ustaz, pinggan mangkuk 10 tahun dah kahwin, tak habis lagi pinggan mangkuk yang saya kahwin 11 tahun lepas. Betul tak? Banyak, berlori-lori. Saya tanya tu PA saya, dia kata, Ustaz, kamu dapat dapur, dapat pinggan mangkuk, dapat mangkuk ayun, semua dapat dah. Satu benda tak ada, dia kata tong gas. Saya bagi tong gas kat dia. Aduh. Biar apa orang nak kata apa, benda tu bermanfaat tu dia. Kalau dia nak beli 120 Ustaz, dapat tu dia kata, alhamdulillah Ustaz. Janganlah semua bagi tong gas pula. Hari kawan tu buka kedai gas pula kena jual. Nak abang kata apa, bagi benda yang berkeperluan. Tak salah kita tanya apa yang dia nak. Kan, dia nak seorang bagi kat dia sereka, seorang bagi hair dryer, kan, mandi wajib nak kena ni, kan, seorang nak bagi apa, bagi baldi, bagi timba, bagilah apa-apa benda, varietykan benda-benda itu agar membagi manfaat kepada pengantin selepas daripada walimatul urus itu. Maka 5 benda ni kita usahakan bersama, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah. Jadi undang orang yang ramai, undang orang yang susah ataupun miskin. Seterusnya bersederhana di dalam kita punya menyediakan makanan. Doa untuk pengantin yang terakhir sekali adalah tidak membebani tetamu. Ayuh sama-sama kita beramal hingga 5 sunnah ini bagi kepada siapa yang akan melaksanakan ataupun mengacarakan suatu majlis walimah dalam masa yang terdekat ini, insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Kak Yat kita, daripada Puan Nurhayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz Da'i yang dikasihi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah yang selayaknya mengeluarkan perbelanjaan majlis kenduri? Apakah ianya tanggungjawab ibu bapa, yakni ihsan terhadap seorang anak? Dan soalan kedua, salahkah sekiranya mampu dan telah menabung hanya untuk sebuah majlis yang gemilang yang mungkin datang sekali seumur hidup? Mohon pandangan dari Ustaz. Terima kasih. Kak Ayat Bani Tasik Puteri Rawang, Selangor. Silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Ayat Ismail kita. Subhanallah, atas soalan yang sangat baiklah untuk kita, agar kita faham judgement kita ni nak buat mana first come first, kat mana aulawiyat ataupun priority dia. Yang pertama, soalan berkaitan siapakah yang selayak mengeluar, maksudnya siapa yang kena buat keluar belanja ni. Yang pertama, berdasarkan sunnah Nabi SAW, berdasarkan hadis, walimah ataupun kenduri kahwin ni dia tak wajib belah laki dengan belah perempuan. Pada saya, kalau kita boleh membudayakan sekali kenduri buat, cukup pun cantik dah. Khususnya pasangan yang sama negeri. Kalau seorang tu kepala ekor Johor, seorang kepala ekor belah Perlis ataupun Kedah, okeylah saya rasa buat dua. Tapi kalau ditakdirkan pernikahan itu berlaku di tempat yang tidak jauh, maka sebaiknya sekalikan terus. Penat pun sekali je. Sebab tuan-tuan, kenduri ni orang takkan ingat 10 tahun pun. Tak usah buat meriah-meriah lah, orang bukan ingat pun. Tapi kalau disekalikan itu hanya dengan satu kos saja. Kalau sewa dewan sekali je, kan, ataupun buat tu dalam keadaan sekali, penat sekali, kos pun hanya sekali. Baik, dari sunnah Nabi SAW untuk walimah ini, sunnahnya ditanggung oleh pihak lelaki, tetapi tidak menjadi kewajipan. Itu hanya panduan yang dianjurkan oleh baginda Nabi yang disebut kepada Abdurrahman Auf. Nabi tak suruh yang pengantin perempuan tu buat, Nabi cuma minta Abdurrahman Auf agar dibuat kenduri kahwin itu, yakni bersifat tanggungannya kepada orang lelaki. Dan inilah uruf yang dibawa, yang
yang diturun-temurunkan. Kalau kami di Kedah, contoh Ustaz, kalau kami di Kedah, orang depa dalam bila nak mai kira ni, nak bincang untuk menikah ni, depa akan ada dua duit belanja. Yang pertama belanja kahwin, dia panggil belanja angwih. Belanja angwih. Yang kedua dia panggil mas kahwin. Mas kahwin, tuan-tuan ingat bagi elok. Mahar atau mas kahwin ni mutlak milik isteri. Mak ayah pun tak boleh ambil, haram hukum dia. Kalau kamu ambil untuk buat tu nori kahwin tanpa izin, dosa, tak boleh. Tak boleh ambil kadang-kadang mak ayah ni dia kawal semua. Dengan mahar kahwin tu pun dia kata ni untuk sekian-sekian, tak boleh duk atok macam tu. Itu adalah hak isteri. Even suami nak guna pun, kalau nak minta izin untuk pinjam. Masuk buku 35. Tak bagi stalat. Tak banyak balik. Adapun Allahumma salli alaihi wasallam, belanja angwih ni untuk kebiasaan uruf bukan semua tempat. Bukan semua tempat. Adapun biasa orang utara biasanya bincang belanja angwih. Belanja angwih ni biasa 10,000, 5,000. Kebiasaannya belanja angwih lah digunakan untuk belah orang perempuan. Kebiasaannya tak menjadi wajib. Tapi kalau mak ayah yang mampu, kalau kamu ada kemampuan boleh beli pulut dakap setiap bulan, kan, pak mentua pun kaya tak relax punya, buatlah kenduri niat untuk bantu memudahkan bakal menantu kita. Dan kita nak menantu yang baik ni, bukan nak anak hantu. Jadi jangan membebankan dia. Bagi first impression yang baik kalau kita boleh menyenangkan dia. Kerana cuma uruf biasanya dengan belanja angwih. Kalau ikut dari segi kewajipan, mak ngayah tu wajib untuk berbelanja kepada kenduri mereka. Tetapi biasanya dibincangkan, untuk saya kata tadi, adanya belanja angwih lah, dia panggil duit hantaran. Duit hantaran tadi. Nah itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maksudnya kewajipan, tidak ada satu panduan yang diletakkan hak ni kena belanja kawan ni ke, tak ada. Itu atas budi bicara dan perbincangan. Untuk soalan yang kedua, salah ke tak ni kira menabung daripada beranak-beranak duk menabung dah. Untuk apa? Nak kepada majlis yang gemilang. Sebab apa? Mai seumur hidup, mungkin seumur hidup sekali saja. Baik tuan-tuan, nak kata salah ni tak salah. Dari segi syarak ni tak ada yang menghalang. Cuma walaupun mampu, jangan sampai bercanggah. Walaupun mampu, jangan sampai bercanggah. Bawa kepada apa? Pembaziran. Bawa kepada bermegah-megah. Tengok dia punya majlis tu sampai takut orang, kan? Terlalu memegah-megah sangat sampai bawa kita bimbang-bimbang datang perasaan yang tidak elok daripada majlis yang dianjurkan tadi. Dalam bab ni kita fikirkan terbaiklah. Sebab tuan-tuan jujur, cabaran sebenar dalam dunia perkahwinan ini bukan pada ketika hari nak kahwin tu, adalah hari selepas daripada perkahwinan. Hidup ni keras tuan-tuan, jangan buat main. Kerana dengan fasa-fasa inflasi yang tak relax sekarang ni, maka haruslah kita berkira-kira dengan sangat bijak sana, bijak sini, bijak di mana-mana. Bukan bijak sana saja, bukan bijak sini, bijak di mana-mana. Itu perlu ada kewarasan akal. Sebab orang yang mai kenduri kahwin ni, dia takkan ingat dah, tahun depan dia lupa dah kenduri kita. Hang buatlah teror tak mana pun. Hang buatlah menu sedap tahap meninggal pun, dia takkan ingat sampai bila-bila pun. Tahun depan dia lupa dah. Tapi bebanan hutang yang kita tanggung disebabkan nak kepada majlis yang ya punya power dan sempoi itu akan terus kita tanggung mungkin bertahun-tahun lamanya. Maka di sinilah saya rasa kewarasan dan rasional akal perlu diletakkan agar tidak berlakunya pembaziran dan menanggung beban hutang daripada nafsu untuk menghidupkan hanya sehari pada majlis resepsi ataupun majlis walimatul rasul. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi menu masakan kenduri itu akan dilupakan, namun hutang yang ditanggung itu akan menghantui hidup kita. Jadi insya-Allah mudah terjawab soalan tersebut. Jadi sebelum sekali bagi kita akan bincangkan berkaitan dengan resepsi idaman harga rahmah. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat sebentar. Terus kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan topik perbincangan kita pada pagi ini, resepsi idaman harga rahmah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan pada pagi ini memberikan kita satu pencerahan dan juga mempermudahkan bagi kita dalam membuat keputusan, di
di saat mana kita nak melaksanakan ataupun nak menganjurkan suatu majlis kenduri ataupun walimatul urus dalam masa yang akan datang insya-Allah. Jadi saudara sekalian, sahabat-sahabat saudara serumpun kita yang sedang menyaksikan melalui live Facebook kita pada pagi ini, seperti biasa, jangan lupa untuk kita melaksanakan satu tanggungjawab yang cukup mudah dalam menyebar luas ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebar luaskan ilmu kita dapat ini kepada seberapa ramai yang boleh. Kalau kita mungkin juga selepas ini ada kesibukan dalam masa untuk bekerja sebagainya, boleh untuk saksikan semula selepas ini ataupun akan datang untuk episod pada kali ini di Facebook Hanyalah Ustaz TV3 kita insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi raikan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat penonton kita, dan soalan berikutnya daripada Saadah Mastura. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz Na'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika musim Covid dahulu, bilangan undangan untuk majlis hanya sedikit dan ia membantu untuk adakan majlis resepsi idaman dan barakah pada harga rahmah. Soalan saya, orang bagaimana yang kita wajib jemput untuk minimalkan jemputan? Adakah cukup sekadar saudara mara dan kejiranan 40 kiri kanan depan belakang serta sahabat terdekat? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalam. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Kak Saadah kita berkaitan soalan yang sangat baik. Berkaitan adakah cukup ataupun kadar minimum macam mana kenduri kahwin ni? Kan dia subjektif kan. Adakah nak kena jemput 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang, demam juga tu. Kan? Kalau ambil 4 bucu saja ada sekitar 4, 8, 12, 160 rumah kali dengan 4 isi keluarga, so kita akan dapat sekitar dalam 600 orang. Kan? Maka tidak diberikan satu garis panduan berapa kadar minima. Cuma disebutkan kalaulah kepada Abdul Rahman Auf yang kaya tak relax itu pun hanya dengan seekor kambing, maka buat padan-padan lah, padan-padan patut orang panggil. Cuma disebutkan dalam satu hadis ketika mana baginda Nabi SAW bernikah dengan Sayyidatina Safiyah Ummul Mukminin, maka baginda Nabi SAW buat kenduri itu merupakan makanan berupa kurma dan ayak. So orang mai tu jamu dengan kurma, jamu dengan ayak, jamu dengan benda-benda yang macam tu saja. Maksudnya simple gila kenduri. Dia bukan kenduri yang ganas-ganas punya, nak masuk tu pun ada kompang tuntang-tuntang sampai setengah kilometer. Tak ada kewajipan pun untuk dibuat. Nabi buat simple gila. Padahal Nabi tu seorang yang berkemampuan. Baginda Nabi SAW bernikah itu dengan Sayyidatina Siti Aisyah, Nabi bagi 400 dirham. Bukan kaleng-kaleng. Dengan Khadijah 20 ekor unta. So bukanlah Nabi bajet kata murah ke tidak. Nabi bagi kalau 20 ekor unta tu, kalau kita dengan convert kita lah ni tak kurang RM200,000 Ustaz. Itu mas kahwin dia. Kerana itu hak kepada isteri yang diberikan. Kalau ada kemampuan bagi dengan banyak, tidak ada masalah. Dan dalam bab kenduri juga tidak ada satu garis panduan yang kamu wajib kena buat macam ni. Cuma Nabi bagi kita panduan, kalau kamu tak ada duit, buat dengan cara macam ni. Jangan orang kata apa, orang B40 selera T20. Jangan duk buat ni. Ukur baju di badan sendiri dan buatlah perbelanjaan itu dengan wisely, dia panggil. Yang kedua, ada satu panduan hadis dari riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah buat kenduri di mana Nabi hidang di antara roti dengan daging. Jadi budaya orang Arab ni memang mereka makan roti. Kalau kita ni membayangkan jangan duk pergi buh pula roti. Roti orang mendengar, tengok apa benda pula dah kenduri ni. Kan tu menu orang apa pembuka apa ni appetizer tengok sampai kesudah tak keluar dah lain dak. Maksudnya roti ni memang makanan asasi untuk Allahumma salli alaihi wasallam orang Arab. Kalau kita orang Melayu ni saya rasa nasi lah. Tak pernah lagi saya pergi program dia jamu chicken chop, tak ada lagi kan. Maka kita menghidangkan makanan yang asasi kepada orang biasa makan. Maka Nabi jamu, Nabi pernah jamu kurma dengan ayak, dan Nabi pernah jamu roti dengan daging. Maksudnya kita unjuran kita ikut yang simple-simple tadilah. Tak payahlah banyak-banyak lok sangat. Ayak saja ada 18 jenis. Tu bukan dekat go out terus orang tu. Bukan kencing mana, kencing orang habis kena. Maka meminimalkan itu tidak salah. Kalau ada kemampuan ya untuk buat kenduri ni, misalnya kata tadi objektif nak memperbanyakkan orang agar dapat hidangan makanan tadi. Lebih ramai jemputan lebih baik, lebih banyak orang susah itu lebih baik. Itu unjuran dia insya-Allah. Insya-Allah. Jadi tak perlu nak
panggil ramai-ramai. Yang penting adalah keberkatan di dalam majlis kita tu. Jadi Ustaz, nak tambah sikit Ustaz, soalan. Kan kita berkaitan dengan walimatul urus ni, di antara sunnahnya adalah untuk kita nak menghebahkan pernikahan seseorang Ustaz. Kalau kita tak buat majlis kenduri, cuma kita sebarkan menerusi media sosial, adakah dikira sebagai majlis walimah Ustaz? Ya, tak ada masalah. Sebab Nabi kata yang penting buat hebahan. Sebab tu disebut dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Rahsiakan pertunangan, hebahkan pernikahan. Hebah ni tak wajib dengan kenduri pun, cuma Nabi bagi panduan kepada Rahman Auf, paling koman, paling cak ayam, sembelihlah seekor kambing, sebab Nabi tahu Abdul Rahman Auf tu mampu. Tapi kalau orang yang tak mampu, jangan duk paksa. Ni gagah duk paksa. Ustaz, saya ada seorang sahabat yang belajar sekali dulu di Atma, Ustaz. Yang ni memang berlaku ni, demi Allah dia berlaku. Sebab kan kami ni pegawai. Jadi ketika tu ada pegawai dia yang wajibkan kalau nak kahwin tu nak sign borang pelepasan perkahwinan untuk pegawai ni, dia kata kena ada sekian-sekian spesifikasi. Dan dia terpaksa buat loan ketika tu dengan koperasi tentera, koperasi ni RM30,000 Ustaz, untuk menanggung beban untuk program sehari sahaja. Family pun tak beragak, tiba sampai nak dewan macam ni. Kalau nak banyak sangat, apalah tanggung. Kawan ni baru fresh graduate Ustaz. Memang dia ada slip gaji yang boleh untuk dia buat loan, tetapi RM30,000 tu dia boleh buat macam-macam benda yang lain. Dia boleh buat untuk pembelian deposit rumah, untuk deposit kereta yang mungkin digunakan harian. Dan Ustaz, sampai hari ni dia masih duk menanggung beban daripada hutang yang dia buat. Saya jumpa dengan dia beberapa tahun lepas, dia kata Ustaz macam tu Ustaz, nak buat macam mana? Dengan depa ni kena ikut juga. Dia kata Ustaz, tidak takut lagi masa muka dan sebagainya. Padahal majlis tu dah, saya rasa dia menikah tahun 2015, sekarang dah almost 7-8 tahun, anak dah 2-3 orang lah. Tetapi tanggungan bebanan hutang itu masih dipikul hanya disebabkan nafsu serakah yang sedikit daripada waris-waris daripada ibu dan ayah. Pada saya sepatutnya kita ibu dan ayah ini lebih mengenal anak-anak untuk kita memudah carakan mereka, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah. Jadi ukur baju dibayar sendiri. Kalau tak mampu, kita buat sekadar yang semampu yang kita boleh saja. Jadi mudah-mudahan kita terhindar daripada berhutang, seterusnya juga terhindar daripada melakukan pembaziran, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita beralih ke soalan berikutnya Ustaz, daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, adakah majlis resepsi zaman kini mahal kerana terlalu hendak mengikut trend dan budaya luar? Dan soalan kedua, Ustaz, adakah silibus kursus perkahwinan perlu menekankan bab ekonomi majlis kenduri kahwin dan alam rumah tangga? Terima kasih Ustaz. Dua soalan yang cukup baik ni Ustaz. Silakan. Okey, baik. Terima kasih ke Intan kita. Yang pertama soalan, adakah majlis resepsi zaman ni, zaman dia panggil zaman sekarang ni, kerana terlalu hendak mengikut trend dan budaya, saya yakin antara salah satu punca kenaikan kos harga pernikahan atau perkahwinan ini adalah satunya sebab ikut trend lah. Kalau nak dewan nak besar-besar, dewan ada aircon, dewan nak bini tak relax punya, orang masuk boleh on. Lah ni orang pergi nak on dulu. OOTD. Nak ada tempat nak bari, nak menerap, nak ambil gambar dan sebagainya. Tidak salah untuk kita nak mengikut trend, tapi jangan sampai berlaku pemaziran. Sebab saya bagi contoh lah, budaya orang-orang bukan Islam nak berkahwin ni, mereka ada pre-wedding, mereka ada post-wedding. Pre-wedding ni bachelor night lah, panggil dia yang laki-laki saja, yang perempuan-perempuan saja, daripada pesta-pesta yang mereka akan buat untuk sambutan sebelum habis tonor, habis darah lah, konon-kononnya dia panggil bachelor night. Kemudian adanya current, ketika hari majlis pun nak ada fotografer, nak ada ni. Kemudian ada satu Ustaz, post wedding. Selepas daripada menikah pun ada lagi photoshoot Ustaz. So sebelum pre-wedding tu dah ada photoshoot, dah kena ada makeup artist. Kena sewa baju. Takkan nak pakai baju singlet, nak pakai baju pagoda, pakai baju mesti nak pakai baju yang ganas-ganas juga untuk nak ambil gambar. Lepas tu hari menikah pun kena pakai juga, kena ada juga makeup artist. Dia tak mana mau je nak menempel-tempel bedak macam tu. Gincu sendiri tak ada, mesti nak kena orang make up kalau boleh muka biar daripada uduh tu nampak elok sikit kan. Yang ketiga, post wedding. Orang dipanggil pula, tuan-tuan bayangkan daripada 3 ni saja dah berapa kos. Make up artist, baju, fotografer. Dia tak mau fotografer acak-acak ayam ni. Kurang-kurang fotografer boleh menerap peti-peti air kan, yang boleh buat aksi-aksi yang ganas-ganas ni. Yang memang orang fotografer yang mahal-mahal ni, mereka ada satu
value sentimental bila dia ambil gambar tu dia jadi hidup Ustaz. Kalau betul pun nak fotografer tak ada masalah. Biar pada hari-hari yang hari malih dah lah kot. Kan? Tak payahlah kita nak bazirkan. Sebab kalau memang budaya orang bukan Islam, sebelum kahwin tu dah ada pre-wedding. Kita tak ada istilah pre-wedding. Kalau anak maklum bakal menantu kata nak buat pre-wedding, apa start dari dia. Tu bukan bini dia lagi, jangan nak buat lebih kurang. Tak ada istilah pre-wedding. Maka satu lagi pembudayaan yang saya rasa perlu ditegur adalah nak cium selepas daripada akad nikah. Nak cium. Kan dia kata batal sembahyang. Saya pernah bila bagi khutbah nikah ni, adik-beradik duk main kat belakang. Cepatlah batal buat malih batal sembahyang. Saya mula batal sembahyang buat apa? Sarung cincin, lepas tu cium bahagian ubun-ubun ataupun dahi. Saya tu tegur, saya kata nak batal tak payah duk sentuh-sentuh lagi. Tak payah duk cium depan orang ramai lah. Kentut je. Angkat jubur, buah sebiji. Batal wudu. Kan? Atas duk buat lah. Kena tu imam tu dah menduda 20 tahun. Meleleh yak-yak dia tengok duk picum depan orang ramai. Sebab ni patutnya ada rasa malu Ustaz. Cukuplah kamu habis daripada akad nikah tu, sunat untuk kita semayang sunat nikah. Tak sunat pun semayang depan orang ramai, balik rumah semayang pun tak apa. Cuma baru lepas kahwin ni kot teringin nak pegang tangan ke apa laretah tu tak apa. Mayang dalam masjid tu. Tak payah duk buatlah program batal semayang lah apa semua. Sampai tak ada rasa malu langsung depan orang ramai, anak sayang bini hang. Orang lain pun ada bini kan. Dia suruh buat teruk sangat. Makcik-makcik ni kadang-kadang mau menakan ni pulun duk cepat. Gatal dia ada 20 tahun nikah pun nak tengok orang cium. Siapa? Balik cium lelaki hang. Dapat pahala. Maka dia kena tegur sebab dia dalam masjid jadi dia kuih lajak ni. Dia kuih lajak sikit lelah ikut budaya. Yang Nabi kata zira'in wa zira'in, sejengkai demi sejengkai, sehasta demi sehasta, tu memang kita ikut pembudayaan yang dibawa. Soalan yang kedua berkaitan silibus dalam perkahwinan. Saya rasa mungkin ni sampai satu masa yang baik untuk kita buat semakan semula dalam penambahbaikan. Saya rasa khusus perkahwinan ni sangat baik dah. Yang ditekankan oleh daripada Jabatan Agama Islam, daripada turun-temurun menjadi satu kewajipan nak daftar nikah ini perlu masuk khusus perkahwinan. Tara duk masuk perkahwinan khusus ni pun banyak mana orang tak tahu macam-macam lagi. Syahadah tak reti, suruh istighfar, dia pergi selawat, suruh selawat, dia pergi baca menatang lain. Macam-macam orang, PL duk ada. Itu tara kena masuk perkahwinan. Kalau tak masuk, saya tak tahulah. Meninggal ni, mengantin-mengantin ni. Kan? Cuma saya rasa baik kita buat semakan, seperti yang disebutkan oleh Kak Intan tadi, penekanan dalam bab ekonomi, kerana di antara laporan yang dikeluarkan daripada Mahkamah Syariah berkaitan kes-kes penceraian, di antara punca-puncanya adalah di antaranya dalam bab kewangan. Ekonomi lah. Maka sebab tu bila kita bagi ilmu berkaitan kewangan dan ekonomi ini, rumah tangga ini sangat berkeperluan agar mereka faham tentang bagaimana cabaran mendepani alam rumah tangga. Fasa yang pertama, 5 tahun pertama itu yang paling struggle untuk pergi kepada fasa norming yang agak bertenang sikit. Awal-awal ini dia berombak, beralun sikit, tak relax Ustaz. Kan? Jadi perlu diberikan penekanan lah agar statistik pencarian itu dapat diturunkan yang datang melalui faktor-faktor daripada ekonomi. Tidak dinafikan orang kaya pun kalau nak cerai. Jadi tidak menjadi punca utama, tetapi sekurang-kurangnya ada switch yang boleh kita off sedikit. Kalau Allah takdirkan daripada yang lain. Mak ayah pun kena terlibat ke Ustaz dalam kursus perkahwinan Ustaz? Tak pagi-pagi dia menikah lagi sekali pula, payah pula kan. Pada saya cuma penekanan awal saya rasa mak ayah cerdik belakang dah, tak payahlah duk tekan anak tahu sangat. So yang duk buat baziak banyak ni minta maaf sebut daripada minta maaf, pak biasanya tak over sangat mak tu. Sebab tu guru saya kata apa, kalau nak fikirkan anak, ikat bini tak dalam taih tak apa. Ikat tu sebab dia selagi tu dia over sikit. Bukan semua ni dia belah-belah Zimbabwe, belah-belah luar negara ni. Malu-malu ni soleh belakang ni insya-Allah tak relax punya baik. Sebab tu kalau dalam bab ni kalau boleh isteri, para ibu cuba kawal nafsu sikit. Kawal nafsu sikit. Kesian kadang-kadang kita yang duk, kadang anak menantu kita ni walaupun tak ada duit, dia sebab nak melayan ataupun nak memenuhi hasrat mertua, maka dia terpaksa tunaikan. Itu yang terpaksa meminjam, terpaksa struggle dia dalam untuk nak memastikan majlis itu dapat disanakan dengan baik. Maka dalam bab ni saya rasa perlu dibuat semakan penambahbaikan. Yang duk ada lah ni bagus dah.
Silver ni cuma tambahlah beberapa benda, contohnya didik sikit bahawa dalam rumah tangga ni ada unsur-unsur gangguan juga dari segi bangsa adat disebutlah hadis. Benda ni yang memang nak pecah belah rumah tangga, unsur-unsur sihir, bukan nak suruh taksub, tapi agar kita ada prevention is better than cure. Agar kita ada insecure sedikit perasaan, kalau orang nak buat, kalau tengok tiba-tiba duk bergaduh tahuan punca, tak ada benda-benda kecil pun nak bergaduh, bina rumah tangga punya payah, lalu nak bercerai jadi mudah, kena cek balik, mungkin ada gangguan-gangguan yang perlu kita tangani balik, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah. Jadi persiapan untuk melaksanakan suatu majlis pernikahan itu bukan mudah sebenarnya. Kita perlu melakukan sedikit persiapan pada sudut rohani dan juga spiritual, insya-Allah. Mudah terjawab soalan tersebut. Jadi kita nak beralih dengan soalan berikutnya, insya-Allah. Namun sebelum tu Ustaz, kita berhenti berehat sebentarlah sini untuk sekalian. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan resepsi idaman harga rahmah, terus kekal bersama dengan kami dan jangan Ustaz biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, selamat sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, juga keberkatan dalam kehidupan kita. Seterusnya kita mendapat pahala yang berlipat kali ganda, bersempena juga dengan Sayyidul Ayyam hari Jumaat pada hari ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita hari ini berbincang topik berkaitan dengan resepsi idaman harga rahmah. Dan juga pihak Madat ni kita dengar macam-macam Ustaz projek. Ada projek rumah kucing, projek hotel, kapsul dan juga pelbagai. Tetapi dengar kata pula sekarang ni ada pula projek rumah kahwin. Ustaz, boleh Ustaz kongsikan kepada kami Ustaz tentang rumah kahwin, Ustaz? Silakan. Baik, Alhamdulillah, kita cuba mendepani apa yang dibangkitkan. Kita bukan hanya nak sembang kali sembang tak habis-habis, tidak ada solusi. Kita datangkan dengan solusi. Di Madat bila ramai orang, anak-anak muda kita khususnya, duk abang kata tak ada kemampuan nak kahwin, duit tak ada, maka di sebelah masjid yang tuan-tuan tengok tersergam indah hari ini, alhamdulillah, kita bangunkan juga dewan khas untuk namanya rumah kahwin. Cantik tuan-tuan, memang cantik, tahap tak relax dia punya dalam decoration dia, tapi yang bestnya harga memang rahmah, tak relax. Memang mampu milik lah, bawah 10,000 nikah, bawah 10,000 tuan-tuan. Kita sediakan semua kecuali pengantin. Jangan buat lolak main dengan pengantin, sudah tu demam saya nak cari. Tapi dari segi catering, dari segi fotografer, dari segi semua tu kita cuba untuk sediakan dengan kos yang sangat minimal lah, daripada 9,000 untuk 500 orang makan, baru jatuh satu kepala. Saya rasa dengan termasuk dewan yang berekon apa semua tu dengan kos yang sangat murah lah saya rasa. Jadi kenapa kita wujudkan jujur saya cakap, daripada pihak kami tak untung banyak pun. Saya rasa mungkin bersih dalam 1,000-2,000, tak sampai 2,000 lah. Betul catering ni 30-40% tu adalah profitable lah. Tapi kita cuba shrink ataupun kecilkan untung itu agar kita nak bagi manfaat kepada orang. Tuan-tuan bayangkan, ni masjid, sebelah rumah kahwin, sebelah lagi adalah taman kucing. Jadi anak-anak kita boleh flash pergi taman kucing, pergi main playground. Jadi mak-mak tu dapatlah bergosip lama sikit. Nak tengok pengantin pakai baju apa, nak oot macam-macam ni, kadang dia main nak oot. Kan, pakcik-pakcik boleh pergi masjid. Tak payahlah bebal-bebal sangat, tunggu bini bebal kita. Kan, 4 jam setengah tak boleh balik dia. Kan, tapi kita duduk kat masjid dapat pahala banyak sikit. Jadi sebab itulah tengok dalam gambar tu dia panggil tema kiri kanan tu kaca. Cermin, jadi kalau nak tu nampak background masjid, nampak background rumah kucing, dan insya-Allah di ruang tu ada pavilion yang tuan-tuan boleh nak duduk. Tu ada ruang tu tempat duduk untuk kita nak duduk dan mengambil faedah ke kawasan sekeliling lah. InsyaAllah tak jemu lah. Kalau main kenduri di sini takut tak mau balik pula lah, insyaAllah. InsyaAllah. Nampak cantik dewan yang telah pun disediakan tu. Jadi insyaAllah akan memberikan banyak manfaat sebenarnya kepada ramai orang yang sedang nak mencari bajet yang rendah untuk melaksanakan majlis perkahwinan, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita tahu ramai pada penonton kita ni nak buat macam Ustaz tak mampu. Jadi kalau nak bantu sedikit ni bagaimana Ustaz? Silakan. Okay, baik. Alhamdulillah, untuk makluman perkembangan dari segi pembinaan yang sedang diusahakan di Madat sendiri, Murtada Awal Center, berjalan serentak. Sebagai contoh sekarang sedang dibangunkan tadi rumah kahwin tadi, alhamdulillah dah siap untuk bulan ni. Bulan depan dah boleh beroperasi lah kalau ada yang nak buat kenduri kahwin dan sebagainya, ataupun apa-apa majlis-majlis nak buat happy birthday anak-anak ke anniversary. Kalau maklum kan gambar dulu kan kita tak ada fotografer kan, habis kuat berdiri buat muka toya tu je sikit. Kot lah teringin
Sewa lah buat kenduri, niat buat kenduri, pagi adik-beradik main turun 500-600 orang, sewa baju pengantin elok sikit, ambil fotografer, barulah maklum boleh menerak atas air, bari macam kat tepi pantai, macam ni macam model-model sikit, acah-acah sikit, nak buat simpanan sebagai simpanan gambar, tak ada masalah, sunnah je, kita buat kenduri lagi. Untuk sambut anniversary pun boleh, tak ada masalah. Jadi sebelah tu juga kita terpaksa bangunkan asrama baru untuk pelajar-pelajar tahfiz yang menghafal Al-Quran, sebabkan saya katakan permohonan mencecah lebih dari 5,000 permohonan untuk nak masuk belajar di tempat kita untuk tahun ni, pada awal tahun. Jadi saya yakin tahun depan akan lebih ramai yang nak mohon masuk. Jadi sebab tu kita cuba sedaya upaya mempersiapkan asrama 3 tingkat setengah di dekat dengan masjid kita untuk menampung sekurangnya lagi 200 orang pelajar. Yang bestnya free je, budak-budak belajar free kan. Kita bantu siapkan projek ni tengah berjalan. Jadi saya tengok klaim yang masuk minggu lepas dengan minggu ni saja sekitar dalam 200,000 kita dah masuk, nak masuk lantai untuk tingkat pertama dah. Jadi 200,000 ni demam jugalah kalau tuan-tuan suruh saya meninggal, saya nak cari seorang kan, nak jual buah pinggang pun tak lepas tu kan. Jadi kalau dengan bantuan orang ramai, kita buat bersama, kita buat secara kolektif ini, saya rasa insya-Allah akan mudah lah. Tak perlu ramai pun yang menonton kat Facebook, dekat FB ada 1,400 orang. Pakat bagi seorang 100 dah dapat 140,000. 600 orang daripada TV yang bagi seorang 100 juga cukup 200,000. 200,000 tu selesai untuk bayar untuk minggu ni dan minggu lepas punya klaim. Minggu depan kita atok pula lah. Pelan-pelan lah kita usahakan. Tuan-tuan bayangkan asrama ni siap nanti, kita tak ada nak hafal Quran, tapi ada anak-anak kita yang 250 orang yang menghafal Quran itu, kita akan mendapat ganjaran pahala ataupun kurang sikit pun pahala dia. Saya rasa itu satu benda yang kita perlu rebut. Dan 100 ni kadang-kadang saya tahu dia agak beban, ataupun 1,000 tu dengan angka yang berat. 100 ke 1,000 ke 500 ke, tapi kalau kita buat juga secara hikmah, ajak anak-anak kita ada 5 orang anak kan, maklum tolong kempen, telefon Along, Angah, Acik apa semua ni, Alang apa semua, telefon seorang RM20, 5 orang cukup 100. Kita kolektifkan benda tu akan jadi ringan, tapi pahala yang insya-Allah mudah sama kita dapatlah kan. So untuk pagi ni tuan-tuan doa agar kita boleh dapat 200,000 untuk selesaikan bayaran untuk asrama dulu. Hak tu yang paling, yang saya rasa yang mustahak, sebab kita nak ligan bulan 1 bulan 2 ni untuk siap. By hook or by crook kena siap juga agar kita boleh tampung. Sebab tahun ni 6,000 5,000 orang mohon, kita ambil 15 orang ya tuan-tuan. Malu nak tak muka kat mana. Dan insya-Allah untuk siapa yang menyumbang, kita siapkan satu buku e-book. E-book ni dia Jom Kahwin. Pelong-pelong jangan perasan sangat, dah tu jagalah maklum tu sudah kan, tu duduk gatai dah kahwin lain pula. Abang kata Jom Kahwin ni kita bagi panduan ke apa hukum dalam Islam dalam bab perkahwinan, dalil-dalil, apa sunnah-sunnah dalam perkahwinan, apa perbezaan pertunangan dan pernikahan, apa checklist. Yang bestnya ada siap checklist yang kita sediakan untuk nak nikah apa bagai ni. Jadi boleh dijadikan sebagai panduan untuk anak-anak lah, agar kita tak terlajak dan buat salah. Jadi ibu ni kalau tak ada duit pun tak apalah tuan-tuan, ambil lah cara percuma, cuma bantu saya sebarkan link pada pagi ni daripada FB dan juga mana-mana platform lah. Hak tu je nak minta. Kalau hak tu pun tuan-tuan kedekut tidur masin, tak ada modal lah nak abang apa. Ada bukan hak tu saja, kita ada lebih kurang 80 ibu yang lain pun kita akan bagi sama. 80 ibu ni Ustaz, baca meninggal berguling-guling tak habis. Banyak Ustaz, 80 ni kita ambil masa 3 tahun nak siapkan. Tuan-tuan cuma bantu sebarkan, buat sedikit sumbangan dengan niat beli buku, manfaat dapat kepada Murtada Dakwah Center. Jadi jom kita buat sama-sama, jangan sembang saja, kita buat sampai jadi insya-Allah. Insya-Allah. Jadi saya teringat Ustaz, satu petikan hadis Nabi menyebutkan bahawa apabila mati seorang anak Adam tu terputus segala amalan kecuali 3 perkara, dan salah satunya adalah sedekahul jariyah ataupun sedekah yang berterusan. Jadi jom sama-sama kita sebarluaskan, kongsi apa kata kita sama-sama tangkap gambar dekat skrin, iaitu perkongsian itu QRP kita dekat situ, untuk kita kongsikan pula selepas itu di Facebook, di WhatsApp group kita dan sebagainya, agar semua boleh untuk memberikan manfaat dan juga untuk menyumbangkan, memberikan sedikit sumbangan kepada perkembangan dan juga pertumbuhan Murtada Dakwah Center, agar kita memberi manfaat kepada lebih ramai masyarakat
di luar sana untuk mendapatkan manfaatnya. Jadi insya-Allah jom sama-sama kita terus menyebarluaskan kebaikan dan juga kita melakukan sedekah jariah. Mudah-mudahan semuanya mendapat kebaikan insya-Allah. Jadi semua sekalian, terlepas info atau siaran dari awal, catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Jadi kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan lupa untuk saksikan sambungannya. Topik perbincangan kita pada pagi ini, resepsi idaman harga rahmah di TV9 sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Masih lagi kekal dalam topik perbincangan kita pada pagi ini, resepsi idaman harga rahmah. Mudah-mudahan apa saja kita bincangkan pada pagi ini memberikan satu kita benchmark dan juga guideline untuk kita nak melaksanakan majlis walimah. Mungkin bukan pada kita, mungkin untuk keturunan kita, anak cucu kita nanti insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Noris Penang. Assalamualaikum Ustaz Na'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tajuk hari ini, resepsi idaman harga rahmah. Berkahwinlah mengikut kemampuan masing-masing agar tidak sesak di kemudian hari. Soalan saya, bolehkah pasangan pengantin berkongsi untuk mengadakan majlis perkahwinan bagi mengelakkan bebanan hutang semata-mata untuk memenuhi majlis impian supaya tidak membazir wang? Dan soalan kedua, bagaimana caranya untuk berlaku adil bagi kedua-dua pihak supaya tidak timbul masalah apabila usai saja majlis perkahwinan itu? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih untuk dua soalan. Yang pertama berkaitan bolehkah pasangan berkongsi untuk majlis. Saya sebutkan tadi, ini saya rasa satu langkah yang sangat rasional dan baik untuk kita bincangkan bersama di antara keluarga untuk dibuat sekali. Sebab satu kos saya rasa khususnya yang satu negeri lah ataupun yang dekat-dekat, maka ambil center itu agar kita boleh sekalikan satu majlis. Yang pertama dari segi kos lebih efektif, yang kedua dari segi letih pun sekali sahaja kan. Sebab kenduri ni kita bukan nak letak benchmark paling mewah, yang terpaling-paling itu kita bukan nak yang tu, tapi kita nak sebaik mungkin kita boleh menghidangkan seramai mungkin orang untuk makan dengan menu yang dengan kadar yang sederhana tanpa berlakunya pembaziran. Itu saya sebutkan awal tadi. Saya rasa inilah satu langkah bijak yang boleh kita ambil secara kolektif bersama di antara dua perbincangan. Dan soalan kedua, bagaimana caranya untuk berlaku adil agar kedua-dua pihak ni tak timbul masalah selesai daripada lepas majlis lah. Biasanya ketika majlis tu dia tak ada apa. Selepas majlis tu barulah duk saling tuding jari untuk nak blame each other dengan poin-poin tertentu lah. Dia kata ni salah Kasim selamat lah kan, ni salah mak lah, salah ayah lah, macam-macam kita tuding jari. Jadi macam mana nak selesaikan masalah ni? Satu je saya rasa adalah dengan perbincangan, berkomunikasi. Pergi jumpa bagi elok, clearkan apa yang perlu difahamkan atau diterangkan agar dapat crystal clear punya perbincangan dari segi penyelesaian. Saya bukanlah nak ni, tapi dulu saya kahwin pada umur muda, 19 tahun nak masuk 20 tahun. Isteri saya itu ketika tu tahun pertama di Al-Azhar di Mesir, saya tahun kedua di Universiti Pertahanan. Jadi maksudnya kami tengah belajar. Jadi bila saya nak berkahwin dalam umur muda, saya terpaksa buktikan dengan kewangan saya sendiri. Dalil dengan duk gatal, orang kata gatal merela nak nikah, duit tak ada pula. Jadi saya struggle Ustaz. Saya puasa, tak mau belanja duit ni, sampai gastrik ketika tu, sampai mudarat diri pula. Saya meniaga nasi lemak, saya buka kedai jeruk, saya buat packing repek-repek. Kalau di universiti tu saya pergi di area Sepang, saya pergi ambil banyak repek-repek dengan barang penuh lah kereta, saya sewa kereta, bawa ke universiti, packing setiap malam. Orang tu saya cari duit Ustaz. Untuk nak memastikan dalam tempoh waktu tu lagi 6 bulan nak berkahwin, saya kena dapatkan RM20,000. Ketika tu alhamdulillah dengan izin Allah dapat dalam tempoh 6 bulan tu dapat himpun RM20,000. Dan saya fikir macam mana kenduri tu boleh bagi ramai orang buat. Maka saya aturkan perjalanannya macam mana. Dia buat, saya cari seorang tukang masak untuk jadi kepala. Saya bayar kat dia RM300.
Kemudian cari pula geng untuk nak basuh pinggan budak-budak kampung. Bagi seorang RM10 pun mereka seronok. Tenis pinggan rapat sampai ke petang. Sebab mereka seronok, enjoy. Kemudian tim yang nak hidang apa semua, saya tok siap. Bayang kawan-kawan kita betul buat gotong royong sikit. Kos sangat minimum, Ustaz. Saya rasa kenduri saya ketika tu tahun 2012, 3,000 panggilan, tak habis pun 10,000. Ni tak bohong ni. Tapi kena atok bergelok lah. Kita nak menikah, kita atok lah. Jangan duk kira hang dah lah tak ada duit, betul duk kira nak buat catering, panggil orang nak buat ganas-ganas sangat. Saya lembu beli sendiri. Saya pilih sendiri. 2-3 bulan sebelum kahwin tu, pi beli dah lembu, dapat harga murah sikit. 2-3 bulan tu bagi dia makan gila-gila agar dia boleh besar. Lepas tu kita sembelih sendiri, lapah semua buat sendiri, masak sendiri. Jadi kos sangat murah, Ustaz. 3,000 orang makan, maksudnya satu kepala jatuh dalam RM3 lebih ya. Tapi menu ganas, Ustaz. Menu masak macam-macam. Berkat lah bila orang makcik-makcik, anak-anak murid yang dulu hantaran, dia kata, Ustaz, 7-8 hantaran tu kami tolong buat. Yang ni buat satu, ini buat satu, dia buat satu. Nasi, beras, ada orang tolong sponsor. Saya tak minta, demi Allah tak minta pun, tapi mereka pakat-pakat main tolong. Saya rasa perancangan awal tu perlu dibuat. Sebab tu anak-anak muda, tak salah kamu berkawan dengan orang tua ni, dia akan tolong kita. Bukan kita kawan atas kepentingan, tapi biarlah kita berkawan atas dasar kita nak bersilaturahim, kita nak kembalikan rewang ataupun gotong royong dalam walimatul urus ni dibawa berkat seronok. Jadi fun, Ustaz. 2-3 hari sebelum kenduri pun daripada main duk tolong kemas, pasang kemah tak mampu, saya tak mampu ni sewa dekat masjid bagi dengan harga yang murah sebab ayah saya adalah imam masjid tu. So dia bagilah subsidi sikit untuk kita tolong pergi buka, tolong pasang semua sendiri. RM50 satu kemah, Ustaz. Pasang 10 kemah waktu tu baru 500. Kalau kita loss biji 500. Tak ada renda-renda nak kain kain elok dia pelak tangan dia, Ustaz, lagi dia basuh-basuh dia pelak tangan pada muka. Jadi buat bagi simple, saya rasa yang penting diaturkan dengan cara yang baik itu lebih mustahak dalam walimatul urus, insya-Allah. Waktu kahwin tu saya pun tak tanggung hutang. Even dengan bini saya pun lah, kita bagi duit belanja tu dapat dia buat kenduri di belah depa pula, dibantu oleh pula keluarga mertua yang sangat baik dan yang memahami lah. Ini saya buat terang, saya sampai sekarang saya sangat respect dengan pak mentua saya. Waktu nak kira, Ustaz, isteri saya adalah yang sulung daripada keluarga tu nak kahwin. Jadi memang adik-beradik mai ni memang rombongan Cik Kiah lah, Ustaz. Dia pun punya, lepas tu kira tu, Ustaz, 10,000. Saya terduduk, bukan tak mampu, kita struggle lah sikit nak dapat. Sehari, 2 hari lepas tu, pak mentua saya tahu saya susah hati. Waktu tu belum kahwin ni, pak mentua saya telefon. Dia kata, Yaakob, Abah faham. Kalaulah duit hantaran tu membebankan, Yaakob bagilah takat mana mampu dulu. Hak ni antara Abah sebagai wali dengan Yaakob sebagai bakal pengantin. Saya, Ustaz, lepas meleleh yak mata. Lepas daripada tu, Ustaz, sampai hari ni pak mentua saya, mak mentua ni kira lepas ayah mak saya ni itulah segala-galanya. Sebab tu saya sayang mereka habis meta. Saya tak malu pak mentua saya boleh balik hantar riba dia. Mak mentua saya boleh pegang tangan pergi pasar malam. Sebab apa? Antara jasa yang membuatkan kalau Allah takdirkan jadi apa-apa pun mereka tetap syurga dunia saya lah. Yang akan saya hormat dalam apa juga keputusan. Sebab dia pernah memahami ketika tanpa membebankan, dia pula kata saya 5 kali bayar nikah. Tapi tak berhutang lah, kita bayar sikit-sikit sampai pelan-pelan habis. Dia faham. Dan saya abang dengan isteri saya kata nanti kalau anak kita nak kahwin pun kita mudahkan urusan bakal menantu agar dia tak jadi anak hantu. Bila dia kahwin dengan anak kita mudahkan urusan dia hari ni, dia mudahkan urusan kita kemudian. Kita bebankan dia hari ni, insya-Allah dia akan bebankan kita kemudian. Nauzubillah. Allahu akbar. Jadi menarik apa yang Ustaz kongsikan tu, dia juga menarik juga untuk saya kaitkan juga percaya Ustaz tu ke satu hadis Nabi menyebutkan bahawa kalau siapa yang nakkan murah rezeki, panjang umur, sambungkan silaturahim. Allahu akbar. Jadi sama-sama kita sambung silaturahim, insya-Allah kita akan dipermudahkan bukan hanya untuk menjalankan majlis resepsi, bahkan untuk hal-hal ataupun perkara-perkara yang lain juga, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan soalan berikutnya, Ustaz, daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana pandangan Ustaz, ada yang buat majlis resepsi hanya di sebelah malam? Mungkin ini salah satu cara untuk jimatkan kos disebabkan waktu yang agak pendek dan mungkin kehadiran tetamu tidak seramai jika majlis dilangsungkan di waktu siang. #biar tahu jangan keliru.
Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Abang Faizal kita. Ni soalan tu kata soalan yang luar biasa yang didatangkan oleh orang soleh manusia kiriman Tuhan pada pagi ni. Ditanyalah ustaz kita biar tahu jangan keliru. Berkaitan pembudayaan yang cuba dibawa adalah resepsi atau majlis perkahwinan pada waktu malam. Pada saya tak ada masalah langsung. Even saya rasa kalau saya okey untuk pergi kenduri waktu malam daripada siang. Kalau tanya saya lah, sebab siang memang sibuk, memang kita kalut dengan macam-macam urusan. Kadang kenduri macam hari Sabtu esok je bersusun kenduri sampai 5-6 kenduri, memang confirm tak ada api semua. Tapi kalau ada yang buat waktu malam, saya pun seronok nak pergi. Sebab apa? Kita waktu tu nak nak rehat dah, bawa anak-anak nak pergi makan, sikit lepas tu balik. Saya rasa itu satu pembudayaan yang baik. Even kalau saya rasa kalau sewaan dewan pun kita boleh dapat pakej yang lebih murah. Sebab apa? Kita tak bertemu dengan peak hour ataupun peak time. Siang tu waktu peak, maka dia pun boleh demand harga. Kalau malam dia simple. Maka sebab tu ingat, dia tidak ada syariat waktu kenduri ni kena siang. Pada saya waktu mana pun selagi mana tidak membebankan tetamu, fa tafadhal mashkura wa ma'zura, boleh dibuat. Saya rasa boleh saya pun untuk menu rumah kahwin kita nanti, saya nak buat waktu malam, dia dapat special sikit, dapat diskaun 1,000 ke, agar kita nak budayakan untuk dilaksanakan. Even saya duk fikir macam mana nak bagi kalau orang yang tak ada duit ni, kalau dia nak buat untuk 200 pack makan, biar dalam 4-5 ribu pun tak apa, susun kerusi saja ke, tak apa, agar yang penting tercapai hasrat dia nak buat walimah dengan kadar kemampuan dia. Jangan ukur kemampuan dengan cara kita. Saya mungkin boleh buat kenduri sekian-sekian, ustaz buat kenduri sekian-sekian. Tak semua orang ada kadar kemampuan yang sama. Jangan duk rasa sombong dengan kemampuan yang kita boleh buat. Kerana ujian dia lain, ujian kita lain. Mungkin ujian kita awal nak nikah mudah, tapi dalam fasa pernikahan macam-macam ujian lain. Dia ketika nak kahwin susah, lepas menikah aman sentosa Allah bagi dalam keadaan itu rezeki dia. Maka terima kasih kepada Abang Faizal. Saya rasa ini adalah satu bentuk benda yang boleh difikirkan bersama secara kolektif di antara pasangan pengantin untuk dibuat waktu malam. Cuma saya rasa trend yang pembudayaan ini biasa diperbuat di hotel-hotel waktu malam ni, dia masih grand yang bawa kepada, saya rasa bawa pembaziran satu kepala sampai jatuh RM100. Makan tu 200 orang sampai RM20,000. Saya rasa itu boleh dibincangkan agar cuba rendahkan sikit, buat secara lebih ramai orang makan tu lebih baik. Buat kat masjid kan, lepas main isyak kenduri, habis pukul 11 orang dah boleh balik, tak habis tak balik kita rambat dia balik kan, agar lebih ramai manfaat insya-Allah. Insya-Allah masa yang pendek dan juga dalam masa sama orang pun tak banyak makan waktu malam Ustaz. Ya betul. Jadi insya-Allah banyak dah kos yang kita boleh untuk jimat di situ insya-Allah. Jadi teman-teman sekalian, mari kita kebuakan, namun sebelum itu kita nak berehat sebentar. Jangan korang teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sedar tak sedar kita sudah pun berada dalam blok ataupun segmen terakhir untuk episod pada pagi ini. Memang cukup menarik, cukup meriah bila mana kita membincangkan topik berkaitan dengan resepsi idaman harga rahmah ni. Mudah-mudahan yang penting kita bukan nak meriah saja, kita juga nak mengamalkan apa yang kita dapat di sebalik topik yang kita bincangkan pada pagi ini insya-Allah. Jadi jom kita raikan beberapa lagi soalan daripada sahabat-sahabat kita dalam saki baki masa yang tinggal ini insya-Allah. Dan soalan berikutnya daripada Mas Niza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz, Da'i dan seluruh warga Tanyalah Ustaz TV3 TV9. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pepatah menyebut ukur baju badan sendiri, mahu kahwin tapi tak mampu sebab kewangan tidak mencukupi. Apakah solusi dalam Islam agar ramai pasangan boleh menjadikan resepsi idaman terbina, bukan pelamin anganku musnah? Terima kasih Ustaz atas pengkongsian ilmu. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, sebab tu Nabi SAW sebut di antara tanda keberkatan seorang wanita itu apabila mudah untuk dia untuk diuruskan dalam bab jodoh. Yang ini kita permudahkanlah. Betul, saya nak nasihat juga pada mak dan ayah, bila kita memayahkan urusan pernikahan, maka kita sedang meringankan urusan perzinaan. Jadi saya rasa di sini kita pakat-pakat ambil berat agar kita tak mau berlakunya benda-benda yang di luar daripada keinginan kita. Soalan yang baik dekat Mas Niza berkaitan ukur baju di badan sendiri, nak kahwin tapi tak mampu sebab kewangan tak cukup. Apakah solusi agar ramai orang ni boleh terbina, bukan angin pusat ni pada saya perancangan lah.
perancangan. Saya sebutkan tadi, saya bukanlah orang yang ada duit. Even di terus terang lah, demi Allah, ketika hari yang nak pergi kira bini saya tu, dalam akaun saya tak ada lebih daripada 1,000 Ustaz. Nak kahwin lagi, pergi kira bulan 3, bulan 8 nikah. 22 bulan 8 hari dah tarikh pernikahan. Dalam tempoh 5 bulan nak cari Ustaz, lebih dekat 20,000 Ustaz. Struggle. Kita tengah belajar. Kalau saya tengah full time kerja, saya rasa tak ada masalah. Tapi Allah permudahkan urusan bila kita ada niat yang baik. Isteri saya duduk kat Mesir, memang dia tak boleh nak buat apa lah, dia kena fokus dalam pengajian dia di Al-Azhar. Saya di sini pun tengah belajar kat tahun 2 nak settle, baru nak mula untuk Viva dan sebagainya, tu benda yang agak struggle. Tapi Allah permudahkan dan kita rancang pergilah, tolong susun, participate benda tu. Ini dah tahu susah, kita nganga berserah tanpa usaha. Saya usaha, saya tahu saya tak mampu, saya cari lembu awal, and then tanya siap-siap harga beras berapa, okey, buat untuk 2-3 ribu orang makan, berapa beras diperlukan, and then bincang dengan pihak keluarga perempuan, hantaran kita nak yang simple-simple, tak mau yang ganas-ganas, buat renda-renda lelas lagi tak ada manfaat pun kan. Jadi dalam duk plan-plan tu, kuliah muslimat ni lah, anak-anak murid ni dia kata, Ustaz tak apa, untuk ni kami kuliah muslimat ni kami akan buat 1, 5 nak kuliah muslimat dengar, kami nak buat juga. Saya tak minta pun kau buat kempen naik poster ke tak pun. Tapi Allah pemudahkanlah urusan-urusan, Allah datang ke orang yang baik ni. Ada hamba Allah, saya ambil dia untuk jadi tukang masak, untuk buat nasi saja, nasi asing. Sebab dia pakai yang Apollo tu, hak tinggi tu, dia nak fokus nasi sebab 2-3 ribu orang makan ni susah Ustaz. Dia kena terus masak non-stop. Allah masak sama yang buat lauk asing. Yang sonoknya Ustaz, bila kita ambil nak upah ni, waktu kita nak bayar, kita tak, ya Ustaz kami pun nak tumpang pahala. Allah. Saya macam, ya Allah Rabbi, Allah pemudahkan dengan cara macam tu. Dan benda yang sama Ustaz kami duk buat sekarang. Macam esok kita masak dekat untuk 2-3 ribu orang makan. Saya upah tukang masak, kita ambil sukarelawan mai tolong masak, 3,000 orang makan setiap minggu, 2,000 orang makan setiap hari. Setiap hari kita duk buat ni, bulan Ramadan 100,000 orang makan. 100,000 orang makan kita buat, tak sampai pun kos perbelanjaan 300,000. Kenapa dapat kos yang murah? Sebab susun atur awal. Yang ni Islam ajar agar setiap benda perancangan itu perlukan pada strategi dan perancangan, bukan menghentam kromo je. Lepas tu kita duk marah. Pada saya, untuk anak muda yang tidak ada kemampuan, kalau kamu buat kenduri masak bihun pun jangan rasa malu. Kalau kamu buat kenduri dengan kadar yang paling minimum pun jangan rasa malu, kerana bukan kita nak compare majlis wedding of the year dengan orang lain. Kita fokus kepada tahap kemampuan kita cukup. Saya pernah pergi Ustaz, kenduri kahwin, dia pakai baju kurung besar ya Ustaz, simple gila. Yang anak teruna ni pakai baju shoot Melayu, yang baju raya je. Tak nampak janggal pun. Kita masuk tu pula rasa seronok. Rasa ya Allah, seronoknya majlis macam ni, tampak santai. Nanti kalau Allah takdirkan mereka dah berduit, tak apa depa nak buat. Depa nak buat semula. Tuan-tuan, tak ada masalah untuk sampai dah berkahwin 5-6 tahun pun untuk nak buat majlis walimah. Tak ada masalah. Niat untuk bayar orang mai jemput mai makan, kita selalu menjum pengantin pun boleh. Sebab tu yang penting kita permudahkan urusan bagi depa menikah dulu. Soal walimah nak kepada yang grand-grand ni, pada saya tolonglah mak ngayah faham keadaan ini, jangan bebankan mereka dengan satu bebanan yang akan menghantui dan menghimpit seperti bayang-bayang. Sekarang Nabi dah sebut dah, di antara benda yang menghilangkan ketenangan dan keberkatan rezeki adalah orang yang berhutang. Jadi tuan-tuan, jangan menjadi penyumbang cara tak langsung untuk anak ni hilang ketenangan dalam hidup mereka dengan asbab nafsu ibu dan ayah ataupun adik-beradik yang duk bagi penangan-penangan yang tak elok ni. Saya rasa ini satu pembudayaan yang baik. Kalau budaya Jawa bagus. Depa kalau kenduri, adik-beradik 3-4 hari berkampung. Saya pernah jadi diberikan tajuk untuk study berkaitan budaya kahwin orang-orang Jawa ni. Menarik, yang saya rasa perlu untuk kita ambil sebagai teladan. Pakak adik-beradik pakak tolong Ustaz. Yang ni buat pulut, malam tu dia buat pulut kuning. Family ni saja buat. Yang ni buat untuk goodies, yang ni buat untuk kuih-kuih, yang ni buat untuk nasi, yang ni buat untuk lauk. So 7 orang 8 orang kenduri ni pakat tanggung beban seorang sikit. Pengantin yalah seronok sebab apa? Adik-beradik tolong. Nanti dia akan buat benda yang sama juga. Dia akan bantu pula, dia dah ada kewangan ni, dia bantu adik-beradik sepupu dia nak menakan, dia pula nak kahwin. Maka dia orang return kebaikan itu secara sanad bersambung. Maka ini budaya-budaya yang baik ni saya rasa perlu dipraktikkan
even kalau saya rasa kalaulah jawatan kuasa surau, jawatan kuasa masjid tidak keterlaluan untuk anak khariyah yang nak berkahwin, manfaatkan duit masjid itu untuk bantu mereka. Maksudnya kita masjid tumpang kenuri. Kan jamu anak khariyah. Ya, betul. Apa masalah? Yang depa buat, kita pergi jumpa kata tuan rumah, tak apa pihak masjid, kan? Contohnya sponsor kemah, anak khariyah nak kahwin sponsor kemah. Yang mampu bayarlah, yang tak mampu kita tolong. Saya rasa duit daripada duit masjid tu simpan nak buat kenangan saja, lebih baik beli kemah dalam 3-40 biji, buat sebagai aset masjid. Anak khariyah yang nak kahwin bagi dengan harga yang murah, ataupun anak khariyah yang asnaf sponsor mereka kemah pun meringankan beban 2-3 ribu dah. Saya rasa benda ni perlu dibincangkan. Kalau 6,000 masjid main peranan, ada puluhan ribu anak-anak muda yang dapat berkahwin dengan lebih baik lah. Masjid kalau boleh cari dalam ni bela lembu ke kambing, anak khariyah nak kahwin jual dengan harga subsidi yang kita tanggung sedikit bebanan itu. Sebab saya rasa back to back jamuan untuk kampung, majoriti orang kampung yang akan main. Kan itu anak khariyah. Saya rasa tak perlu dibanggakan dengan duit yang banyak daripada board di masjid, tetapi banggalah apabila kita dapat berbelanja semaksimum mungkin kepada anak khariyah. Tuan-tuan, saya tanya Ustaz, saya tak, demi Allah saya tanya jemaah-jemaah yang nak menyumbang duit, tuan-tuan nak saya simpan duit tukar atau nak belanja kepada orang ramai? 100% nak dibelanjakan agar sampai kepada orang ramai. Bukan mereka nak untuk fasiliti masjid saja. Apa jua bentuk yang kita boleh bagi sumbangan itu kepada orang ramai, itu yang mereka hajatkan. Pada saya menjadi satu kesalahan apabila kita simpan. Dan ini yang kita bawa di masjid kita, di masjid yang diviralkan di Merbuk, Masjid Bushra. Kita tidak ada polisi yang tidak akan menyimpan duit daripada kita terus belanjakan kepada orang ramai sebagai manfaat. Bayangkan sarapan pagi belanja orang sampai 20,000. Masjid habis duit tak? Tak habis duit. Sarapan pagi 20,000 orang, 20,000 ringgit habis. Untuk apa? Orang ramai makan. Orang lalu tepi jalan pakak bagi makan. Yang ni perlu dibincanglah. Mudahkan urusan anak khariyah tu. Saya rasa insya-Allah anak-anak muda inilah yang akan menjadi pelapis untuk masjid, sebab mereka rasa jasa masjid surau itu ada dekat dengan diri mereka. Saya rasa mungkin boleh dibincangkan di peringkat jawatan kuasa masjid, supply sponsor kemah, beli kemah. Kemah saya baru buat baru ni, saya buat sendiri di kilang, baru jatuh RM1,800 sebiji. Kemah. Saya buat 20 biji untuk orang nak sewa, siapa yang susah bagi je free, untuk majlis agama, sekolah-sekolah agama nak ni bagi percuma, kita tak rugi apa. Siapa yang sumbang dapat pahala. Bayangkan 3,000 2,000 orang main majlis tu, 3,000 penyaksian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab sumbangan yang disumbangkan kepada masjid dan surau. Anak khariyah pun tenang hidup. 10 biji kemah, 5 biji kemah, kalau sebiji kemah 300 Ustaz, kali dengan 5 dah 1,500. Bayangkan jimat tak tolong budak tu. Subhanallah, berkat. Allah Akbar. Jadi ini kita nak gerakkan ni ahli jawatan kuasa masjid untuk menjadi perintis untuk mempermudahkan urusan anak khariyah ataupun orang lain untuk menganjurkan majlis walimah yang lebih berpatutan juga berkemampuan, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita dah balik ke soalan yang insya-Allah soalan terakhir kita untuk episod pada kali ini daripada Puan Jura Azlin Sufian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah nasihat Ustaz pada sesetengah orang yang berlumba-lumba untuk menjadikan majlis perkahwinannya wedding of the year? Mohon pencerahan. Terima kasih. Biar tahu yang utama sikit Ustaz tentang sekarang trend-trend terkini ni berkaitan dengan ada yang buat majlis malam berinai, lepas tu majlis khatam Al-Quran, dan kemudiannya esok tu dekat majlis resepsi ada pula tarian-tarian dan sebagainya. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, kita terima kasih kekanda saya Fadil Ustaz Luqman, walaupun mukanya lebih babysitter tapi beliau lebih berumur daripada saya, masya-Allah. Saya ingatkan dia lebih muda sebab dia terlalu handsome untuk menjadi tua. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, terima kasih kepada Kak Jura Nur Azlin untuk soalan wedding of the year. Sekarang ni dia berlumba-lumba. Nak dia lah yang paling grand, dia yang terpaling tu, dia nak dia yang paling tak relax kalau ingat dan sebagainya. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, yang pertama disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dalam Sahih Bukhari ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhum hadis, Nabi kata, dan dia melarang kalian dalam larangan yang bersifat umum, iaitu yang pertama berlaku sombong, yang kedua membuang makanan, ini pembaziran, makan hidang ke orang macam-macam leleh,
Orang tak makan pun, orang geram nak ambil je. Dalam depa pun ada kadar kemampuan sebab kita hidang terlalu banyak lauk, dia bubuh bem sampai macam tong sampah dah. Kita tengok dia punya packing tu. Makan lagi dia tak tinggal lelah, dia bazirkan. Yang ketiga, Nabi kata pemborosan. Jangan dibuat kerana dia adalah larangan yang keras dalam agama. Dan Nabi SAW juga pernah sebut, tak pernah Nabi sendiri tidak membezakan di antara darjat. Betul kata soalan tadi, kita tak mau wedding of the year itu kita membezakan. Bila kita buat di hotel yang mewah, percayalah orang-orang susah mereka tak mai. Kita tak nak baju yang cantik-cantik, Ustaz. Mai pada selipar, kasut bila pakai terkeluar ibu jari. Takkan kita nak pergi, Ustaz, hotel. Reception tu pun tengok atas bawah sat lagi. Lepas tu saya kata lebih baik kita marhaimkan majlis itu, insya-Allah. Dan dalam bab israf ataupun pembaziran ataupun borosan daripada wedding of the year ni juga adalah dalam Al-Quran. Allah sebut dalam surah Isra ayat yang ke-27, Allah kata sesungguhnya pemboros atau pembazir itu ikhwanus syaitan, adalah bersahabat dan berkawan dengan syaitan, dan syaitan itulah Tuhan yang makhluk yang sangat kufur kepada Allah. Ayat yang kedua dalam Al-Quran sebagai tanda arah kita dalam surah Al-A'raf ayat 31. Allah sebut kepada kita, dan makan dan serta minumlah, tetapi jangan berlebih-lebih, jangan membazir. Jangan nak ligan wedding of the year itu sampai membazir. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang over sangat ni, yang berlebih-lebih. Tak salah buat wedding of the year kita jamu satu negeri orang makan. Lagi baik. Kalau 100,000 tu Ustaz, kita boleh jamu 30,000 orang makan, 20,000 orang makan. Bayangkan 20,000 orang makan. Kita buat pecahan kenduri kahwin kita kepada 5 masjid yang ada di dalam qaryah. Kita duduk setempat dah 5, nak kena lari jenuh pula. Maka kita utamakan wedding of the year memberi manfaat yang banyak, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah wedding of the year memberi manfaat kepada seberapa ramai yang boleh. Insya-Allah. Jadi saudara sekalian, terima kasih kerana kekal bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Mudah-mudahan dengan jawapan tersebut menjadi juga merangkumi kesimpulan perbincangan kita pada pagi ini tentang tajuk resepsi idaman harga rahmah, insya-Allah. Jadi saya dari Luqman mohon maaf sekiranya terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara. Bertemu lagi kita lihat episod rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.